Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah washabbihi wa man wala. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk terus lagi menambah amalan ataupun ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada waktu yang diberikan kepada kita sebelum kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, baik waktu kita dalam keadaan muda ataupun kita telah hampir waktu umur tua, maka hendaklah kita memenuhkan masa ini dengan memperbanyakkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala memberkati kita insya-Allah. Kita menyambung lagi bicara kita dalam kitab ditabir, di balik tabir kematian yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, dan kita menyambung lagi tentang sirah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada muka surat 92. Pada pertemuan yang telah lalu, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada Fatimah bahawa dia adalah orang yang menyusul daripada ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama akan masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dua putranya Hasan dan Husain, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis bahawa sesungguhnya Hasan dan Husain ini adalah jantung hatiku. Barang siapa yang menyakiti akan keduanya, maka ia seolah-olah menyakiti aku. Jadi ini jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menyambung lagi insya-Allah. Tidak lama kemudian malaikat maut datang. Selepas selesai Rasulullah bertemu dengan Fatimah, dengan Hasan dan Husain daripada ahli bait, daripada ahli keluarganya, maka datang malaikat maut memberi salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk. Jadi ini nak menunjukkan adab lah. Adab daripada kalau nak masuk ke dalam rumah, rumah kita ke ataupun rumah orang lain, ni menjadi hukum bahawa malaikat maut ini pun ketika mana masuk di dalam rumah baginda sallallahu alaihi wasallam, kali itu perintah. Dia merupakan maknanya perintah Allah Ta'ala kepada malaikat maut. Kamu nak masuk rumah kekasih aku, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti maknanya memberi salam dulu, minta izin dulu. Jadi dalam hukum fiqh, bila Allah Ta'ala menyebut di dalam surah An-Nur, dalam surah An-Nur juzuk yang ke-19, Allah Ta'ala menyebut, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jadi kalau kita nak masuk rumah orang ni, minta izin dulu. Sama ada ia rumah kita ke rumah orang lain ke, maka minta izin. Kerana ini merupakan adab dalam maknanya kehidupan orang Islam, kan? Jadi inilah, ini contoh ni ditunjukkan oleh malaikat Jibril ketika mana beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah dipersilakan masuk, makna kalau masuk rumah orang, kalau orang benarkan masuk, boleh masuk. Lepas tu kalau kita baca dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, di antara adab-adab
Ketika mana kita masuk dalam rumah orang ni, kalau bagi salam, diizinkan masuk, boleh masuk. Kalau dia kata tak diizinkan, bahawa hari ni aku tak mau menerima tetamu, maka hendaklah kita balik. Jangan soal banyak-banyak. Sebab apa tak boleh masuk? Kan? Jadi tak boleh soal, tuan-tuan. Ini merupakan di antara adab-adab. Nanti balik buka dalam kitab Al-Azkar. Imam Nawawi, adab bertetamu macam mana. Nak masuk rumah orang. Semuanya telah ditunjuk oleh baginda Rasulullah SAW sebelum daripada wafatnya baginda Rasulullah SAW. Maka apa yang anda perintahkan kepada kami, wahai Muhammad? Ni malaikat maut tanya kepada Rasulullah SAW. Baginda berkata, temukan aku dengan Tuhanku sekarang. Makna apa? Telah sampai masanya Rafi'ul A'la, maknanya berpindah. Rafi'ul A'la ni berpindah daripada alam fana kepada alam baqa, kan? Jadi Rasulullah ni berada dalam alam fana. Nak alam fana, alam yang tidak kekal, yang binasa. Nak kembali kepada alam baqa, iaitu alam yang kekal. Di sana Rasulullah akan menerima segala nikmat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat maut menjawab, baiklah, hari ini juga sungguh Tuhanmu juga telah merindui engkau. Jadi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati lah. Jadi orang-orang yang Allah Taala bila dia rindu kepada Allah, Allah Taala pun begitu juga, kan? Lebih-lebih lagi yang dirinduinya ialah kekasih dia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah dia memerhatikan seorang hamba seperti dia memerhatikan engkau. Ni kata Jibril, kata malaikat maut, wahai Muhammad, aku belum pernah tengok seorang hamba yang Allah Ta'ala perhatikan lebih daripada orang lain, melainkan engkau. Sebab aku ni tugas aku mengambil nyawa, tak pernah aku tengok orang macam ni, kan? Ini kali pertama lah dalam sejarah hidup malaikat maut itu, dia melihat satu peristiwa yang luar biasa terhadap makhluk, terhadap Rasul, seorang Rasul. Bagaimana maknanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan belum pernah dia melarang kami menemui sesiapa tanpa izinnya. Ni kata malaikat maut. Malaikat maut ni kalau dia nak temu dengan siapa-siapa, dengan nabi-nabi yang sebelum, dia tak ada macam ni, tuan-tuan. Dia protokol tak ada. Datang nak jumpa dengan Nabi Yaqub, dia datang je. Datang dengan Nabi Musa, dia datang je. Wahai Musa, Allah Ta'ala suruh ambil nyawa kau. Main begitu je. Tak ada, tuan-tuan, yang lain, kan? Nabi-nabi sebelum tidak begitu. Tapi inilah kemuliaan yang Allah Ta'ala menjadikan kita ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung, tuan-tuan. Walaupun kita tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah mensuratkan dalam kehidupan kita ni menjadi umat orang yang beriman kepada Nabi dan Rasulnya. Jadi kita rasa beruntung. Sebab tu kita jagalah iman, kita jagalah maknanya Islam yang telah diperuntukkan kepada kita. Jangan sampai Islam dan iman kita ni tertanggal daripada diri kita sendiri. Jadi dengan sebab itu nikmat, hari ni orang tak menilai nikmat, kan? Nikmat yang Allah Ta'ala beri dengan iman, dengan Islam, kadang-kadang boleh terlerai dengan sebab perkataan, kan? Dengan sebab perbuatan, dengan sebab hati. Kadang-kadang mereka tidak mereka tidak menyedari, kerana hendakkan maknanya pengaruh, kerana hendakkan maknanya kedudukan dan sebagainya. Kadang-kadang mereka menggadaikan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan, tuan-tuan, kan? Sebab iman ni boleh tercelerai dengan macam-macam cara. Sebab tu kita kena jaga. Jangan sampai iman ni ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab iman ni nikmat, kan? Hanya orang yang hilang nikmat yang akan merasa nikmat.
Tuan-tuan faham? Hanya orang yang hilang nikmat yang akan merasa nikmat. Adapun orang yang mendapat nikmat, dia tidak akan merasa itu sebagai nikmat Allah. Umpama orang yang sakit, dia tidak akan merasa, maknanya orang sihat tidak akan merasa nikmat sihat, melainkan orang sakit. Kan? Orang sakit dia akan tahu nikmat, betapa nikmat sihat ni besar. Adapun kita ni orang yang diberi sihat, betapa banyak orang yang lalai. Apabila Allah Ta'ala beri nikmat sihat, betapa orang lalai. Kan? Mereka lalai, sedangkan mereka diberikan peluang dengan masa lapang, diberikan peluang oleh Allah Ta'ala dengan kenikmatan, dengan kelapangan hidup dan sebagainya. Tapi berapa ramai orang yang diberi nikmat ni, dia mengetahui akan nikmat. Orang tidak akan merasakan, manusia tidak akan merasakan nikmat hidup, melainkan orang mati je akan rasa. Sebab tu tuan-tuan baca dalam Al-Quran, betapa orang yang mati tu minta kepada Allah Ta'ala kembali dekat dunia, walaupun satu saat. Walaupun satu saat dia minta kembali kepada Allah, kerana dia telah mengetahui bagaimana nikmat hidup. Kerana apa? Kerana dia dah mati baru dia rasa. Hari ini kita yang hidup, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi nikmat hidup, kita tak merasakan nikmat hidup. Sebab kita merasakan aku hidup boleh panjang lagi, suplemen boleh makan banyak, kan? Macam-macam obat sekarang boleh, sakit boleh ni, boleh makan ni, tuan-tuan. Tapi mereka lupa, kan? Mereka lupa nikmat ni, tuan-tuan. Nikmat Allah Ta'ala bagi nikmat hidup ni lah masanya ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ni lah untuk kita ni amal ibadat. Besok dah kembali, orang yang dalam kubur tu minta kembali. Tidak ada masa untuk mereka kembali ke atas muka bumi, kerana hidupnya sekali, matinya. Dimatikan, dihidupkan, kerana itu untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita perhatikanlah kehidupan ini supaya kita tidak lalai. Dengan sebab itu perlu kita hidup dalam orang-orang yang sentiasa boleh mengingatkan kita. Sebab tu jangan duduk seorang-seorang. Kalau sekiranya duduk seorang-seorang itu membantu kita mengingat Allah, okey, tak apa. Tapi hari ini, tuan-tuan, kalau kita duduk seorang-seorang, kita akan jadi lebih lalai. Maka hendaklah hidup dengan keadaan berjamaah. Hidup berjamaah ni, cari orang-orang yang boleh mengingatkan kita kepada Allah. Jangan cari orang-orang yang melalaikan, yang menjauhkan kita dengan Allah. Sebab tu perlu ada kawan-kawan. Makna perlu ada. Hari ni ada rakan mengaji, ada sahabat mengaji, ada, kan? Mana orang-orang ni boleh mengingatkan kita. Malam ni peringat, malam ni ada kuliah, ada kuliah. Ini maknanya kita kena, tuan-tuan, dalam keadaan hidup macam ni, kita kena duduk. Pak zaman yang penuh fitnah pada zaman sekarang. Hari ini, tuan-tuan, kita berada pada satu zaman yang penuh fitnah. Yang mana Rasulullah SAW menyebutkan di akhir zaman, manusia akan berada pada zaman fitnah, ya, seperti mana mereka menempuhi kegelapan malam. Tak ada orang yang boleh lari daripada fitnah. Mesti kena. Dia mesti kena. Baik dia orang alim ke, dia tak alim ke, baik dia ni orang berilmu ke, orang tak berilmu ke, dia tak boleh lari daripada fitnah yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Dengan sebab itu, kita maknanya mesti menguatkan jamaah. Mesti berada dalam keadaan jamaah. Supaya bila berada dalam jamaah ni yang akan mengingatkan kita. Tak ingat, diajak kita, lupa, dipesankan kepada kita. Inilah dia, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka kata Jibril, Malikal Maut, aku belum pernah belum pernah dia melarang kami menemui sesiapa tanpa izinnya. Kerana Malikal Maut ini memberitahu kerana sebelum daripada dia ada 24 orang nabi yang rasul yang disebut di dalam Al-Quran. Maka orang-orang ni, kalau aku nak jumpa, nak ambil nyawanya, tak payah perlu minta izin. Allah Ta'ala perintah, tengok dalam buku catatan, kerana Malaikat Maut ini diberikan lambaran catatan. Dia akan tengok pasti. Sedangkan dia tidak mengetahui bila orang ni mati. Tapi dia akan tengok tiap-tiap hari rekod yang diberi oleh Allah Ta'ala. Siapa yang mati hari ni, dia tengok tiap-tiap hari peksa, kan? Besok siapa punya senarai datang, tuan-tuan. Allah Ta'ala tak payah kata ni hari ni orang ni mati, tak ada. Sebab dah ada senarai orang mati dah.
1 tahun punya senarai, checklist. Semua dah ada pada tangan malaikat dah. Malaikat maut. Sampai masa jalan. Tapi berbeza dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak menunjukkan di sinilah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatasi maknanya makhluk-makhluk yang lain. Hatta mengatasi para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, jadi adakah kita ni tak berbangga tak? Punya seorang ketua, punya seorang pemimpin yang macam tu dia punya ketinggian. Kan? Kalau kita ada ketua, kita punya pemimpin macam tu, penghormatan yang diberikan, kita tak rasa bangga walaupun kita tak standing dengan dia, tapi kita ni duduk di bawah dia. Kalau kita tidak berbangga, Allah, menjadi malanglah kita ni kan. Menjadi orang yang paling malang kalau kita tidak berbangga dengan orang yang menjadi pemimpin kita, menjadi ketua kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang saat kematianmu sudah ada di hadapan engkau. Setelah itu malaikat maut pun keluar. Aisyah meneruskan riwayatnya, dan datanglah Jibril alaihi salam. Setelah mengucapkan salam, ia berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah yang terakhir kali aku turun ke dunia. Mana selepasnya kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril ni dah tak ada lagi urusan nak menyampaikan wahyu, nak turun ke bumi, tak ada lagi dah kan, kerana maknanya tugas telah selesai. Kerana tak ada lagi Nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tu khataman nabiyyin, dia tu penyudah Nabi. Selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada lagi orang yang menerima wahyu. Cuma Rasulullah beritahu aja, wahai Umar, kalau sekiranya ada Nabi selepas aku, engkau lah Nabi. Itu nak menunjukkan kemuliaan, bukan Umar jadi Nabi. Nak tunjukkan kemuliaan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Kan? Tapi selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan, maka tak ada lagi. Kalau ada orang yang mengaku, maka namanya kazzab. Dengan sebab itu ada orang yang mengaku jadi Nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Musallamatul Kazzab. Musallamah, dia tu kerana dia mengaku jadi Nabi, nama dia itu dilaqabkan dia kepada Kazzab, makna pendusta. Kerana tak ada lagi orang Nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada lagi. Maka berkata dia, wahyu telah putus, dunia telah dilipat, dan aku tidak punya urusan di bumi selain dengan engkau. Aku tidak punya tujuan apa pun untuk hadir kembali di bumi selain hadir dekat denganmu. Makna lepas ni bila kamu wafat aja, maka tak ada lagi lah urusan-urusan lagi. Aku ni di atas muka bumi ni. Setelah itu aku akan tetap berada di tempatku. Di mana? Di langit. Ni ke tempat tempat tinggalnya. Selain hadir dekatmu, demi Allah yang telah mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran, tidak ada seorang pun di dalam ruang ini yang boleh mengubah satu kata pun dari yang telah aku sampaikan. Apa yang malaikat Jibril kata, maknanya selepas ni tak ada lagi urusan tentang turun ke bumi, tidak ada lagi urusan wahyu, tak ada orang boleh mengubah. Kerana itu telah menjadi ketetapan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah diutus lagi kepada umatnya. Itu sebabnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketika mana Sayyidina Bilal bin Rabah dia berpindah ke Damsyik. Sayyidina Bilal lepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, banyak para sahabat tak tinggal lagi di Madinah. Kerana tak boleh tahan duduk kat Madinah, tuan-tuan. Kan? Para sahabat ni dia tak boleh tahan tengok dia tinggal kat Madinah. Sebab tengok Rasulullah, tengok makam Rasulullah je, mereka ni tak boleh buat kerja. Menangis, tak boleh buat apa-apa, tuan-tuan. Sebab tu salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpindah ialah maknanya Bilal bin Rabah. Begitu juga Abu Ayyub Al-Ansari kan. Banyak semua berpindah. Kerana apa? Tak boleh tahan duduk di Madinah. Kerana mereka ni bila lalu je masuk di dalam masjid,
Mereka teringat waktu mereka ni Rasulullah, seolah-olah Rasulullah ada dengan dia. Inilah hebatnya tuan-tuan, persahabatan yang dikatakan sahabat ini lah luar biasanya. Itu sebab sahabat, namanya sahabat. Orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, beriman dengan dia, bergaul dan bermuamalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bilal bin Rabah ni dia duduk di Damsyik. Lama duduk Damsyik, satu hari dia bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam mimpinya Rasulullah kata, "Wahai Bilal, bila engkau nak datang ziarah tu?" Allahu akbar. Bila Bilal tersedar daripada tidur dia, dia menangis sekuat-kuat hati dia. Sampai mengejutkan semua isi rumah. Orang rumah dia kata, "Wahai Bilal, kenapa?" "Aku bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kan? Ini mimpi Rasulullah ni tuan-tuan, mimpi yang benar. Aku mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, "Tidakkah engkau rindu dan nak pergi ziarah aku?" Maka kata Bilal, "Aku bimbang, takut-takut Nabi tidak mengaku aku sebagai umat ni." Maka pada besok pagi dia terus pergi Madinah. Besok tu dia terus ambil kuda, ambil bekalan, terus pergi. Kan? Perjalanan tempoh maknanya seminggu dalam, tak berhenti-henti dia pergi. Dia naik kuda tu tak berhenti-henti. Kerana terlalu rindu dan takut. Takut Rasulullah tak mengaku dia sebagai umat. Allahu akbar. Sedangkan dia sahabat tuan-tuan. Bermimpi macam tu, dia cukup takut. Sampai dalam tempoh seminggu dia sampai di Madinah. Lalu dia pun pergi ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis di kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adabnya tuan-tuan. Kita tengok bagaimana orang yang kasih dan cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu datanglah maknanya Sayyidina Hasan dan Husain. Dia melihat pada masa itu disebutkan dalam masa pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi Sayyidina Umar ni minta, "Wahai Bilal, kami ni rindu dengan suara engkau. Kan? Engkau azan dah seperti mana engkau pernah azan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa kata Bilal? Tengok kata-kata orang yang tawaduk tuan-tuan. "Wahai Umar, aku bukan lagi dilantik menjadi muazin pada zaman kau. Aku muazin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ni aku bukan muazin lagi." Ni dah tuan-tuan, kita nak tengok di situ apa dia? Ni contoh orang yang tak gila kuasa. Kan? Orang tak gila kuasa tuan-tuan. Tuan-tuan tengok masuk dalam WhatsApp hari ni kan. Jawatan kuasa bergaduh dalam masjid dah. Kita heran tuan-tuan. Dalam rumah Allah. Kan? Kita pelik lah. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tawaduknya Bilal, "Wahai Umar, aku bukan lagi dilantik menjadi Bilal pada zaman kau. Aku zaman Rasulullah. Zaman sekarang aku tak boleh jadi Bilal lagi. Dan aku tak akan melaungkan azan. Aku punya tempoh bersara, dah bersara, dah tamat. Jadi bukan sekarang aku untuk melaungkan azan." Ketika mana Sayyidina Umar dengar macam tu, dia tak boleh buat apa-apa. Kerana Bilal dah beritahu macam tu. Datanglah Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan ni, Sayyidina Husain datang, Bilal tengok tak boleh tahan. Kerana apa? Siapa yang tidak menyayangi Sayyidina Hasan dan Husain seperti mana Rasulullah menyayanginya, maka itu juga termasuk orang-orang yang tidak disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Bila dia tengok Sayyidina Hasan dan Husain, lalu dia peluk seperti mana Rasulullah memeluk Sayyidina Hasan dan Husain waktu Rasulullah ada di mimbar. Rasulullah turun. Rasulullah kata, "Sesungguhnya ni adalah fitnah yang paling besar." Maknanya apa tuan-tuan? Orang ada cucu, dia tak boleh tahan dengan cucu. Orang yang mungkin orang kata, "Apalah, cucu lebih bahaya daripada anak." Rasulullah dia boleh turun daripada mimbar, peluk Hasan dan Husain. Dia kata, "Sesungguhnya ini fitnah." Bahaya tuan-tuan. Sebab orang kalau belum ada cucu memang benar. Besok kita dah ada cucu, kita tahu dah macam mana. Hari ni anak kata kan, tapi itulah realitinya. Kan? Orang dah ada cucu, dia memang akan sayang kepada cucu. Kerana itu dah di fitrah. Jadi fitrah. Dengan sebab itu orang yang belum terima cucu, bersabarlah dengan akan datang. Tuan-tuan, supaya dia akan tengok sendiri macam mana
penangan cucu dengan penangan anak kan. Cucu berguling dalam kedai, datuk pun boleh berguling. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kenapa? Kerana Rasulullah beritahu menyambung. Jadi ketika mana Sayyidina Bilal bin Rabah ni dia peluk Husain dan Hasan, maka kata mereka berdua, wahai Sayyidina Bilal, laungkanlah azan untuk kami. Kami dah lama tak dengar suara engkau seperti mana kami pernah mendengar suara kamu ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dia dengar macam tu, dia tak boleh tolak. Sebab apa? Yang mintanya ialah kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu itu disebutkan dalam riwayat sama ada sembahyang zuhur atau sembahyang asar. Riwayatnya. Maka pada waktu itu dia pun pergi naik untuk azan. Kerana apa? Permintaan. Kerana ada permintaan. Bukan saja-saja tuan-tuan minta. Kan? Bukan dia minta, tapi diminta oleh orang lain. Hari ni kalau kita ni suara sedap, kita minta kan. Bagi peluang sekali nak tarik lagu Bayati. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni tak minta. Ni tawaduk. Orang yang tawaduk. Maka dia pun berjalan kerana waktu Rasulullah masih hidup, azan ini dilaungkan di minaret, di menara. Mana ketika mana bila ni nak azan, Rasulullah akan hantar sampai kepada tangga nak naik menara. Dan bila dia naik, Rasulullah akan perhati sampai dia naik. Inilah dia kata waktu dia pun melaungkan azan, orang-orang Madinah dengar ni, dia kata, adakah Rasulullah telah dihidupkan kembali? Allahu Akbar. Suara tu luar biasa. Kerana apa? Orang yang azan itu ialah orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan nanti baca cerita Sayyidina Bilal, kan? Orang yang telah dijamin masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala walaupun orang kulit hitam. Jadi nak menunjukkan kepada kita tuan-tuan, syurga ni bukan untuk orang kulit putih. Syurga ni bukan untuk orang yang handsome. Syurga ni bukan untuk orang yang mancung hidung dia. Bukan orang yang kaya, bukan orang bangsawan. Siapa-siapa boleh masuk. Kan? Siapa-siapa boleh masuk. Tak kira siapa. Kan? Allah Ta'ala, Inna Allah la yanzuru ala suwarikum wala ajsabikum. Allah Ta'ala tidak melihat maknanya suar, makna tubuh badan. Kalau sekiranya Allah Ta'ala melihat itu sebagai satu kriteria makna nak masuk dalam syurga, maka kita orang yang tidak layak. Dengan muka kita ni, hidungnya semua kembang-kembang, orang yang tak handsome pula, kulitnya kelabu asap aja. Kalau itu dijadikan alasan, jadikan satu makna ketetapan, kita tak mampu masuk syurga Allah. Tengok orang Arab tu lagi lawak. Tapi orang Arab yang digambar dalam Quran yang masuk neraka Allah Ta'ala ramai. Tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu, walakin yanzuru ala qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala akan memandang amal. Sebab tu dekat atas dunia buatlah amal yang elok. Banyakkan amal. Sementara Allah Ta'ala beri peluang waktu hidup buat amal. Kenapa? Yang kekal di sisi Allah Ta'ala ialah amal. Kan? Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, wa yabqa isnani, wa yarji'u isnani, maluhu wa ahluhu. Makna yang akan meninggalkan orang ni bila dia mati ialah hartanya dan ahli keluarganya. Wa yabqa wahid wa amaluhu. Ini yang kita nak kena ambil ingatan. Malam ni tuan-tuan beri ingatan bahawa yang akan kekal dengan kita ni ialah amal. Kerana Allah Ta'ala itu yang bersifat dengan baqa. Allah Ta'ala kekal dalam kehidupan kita. Yang kekal, kita ni semuanya akan musnah. Masuk dalam kubur tak sampai seminggu habis semua. Jasad kita semua akan hancur. Tulang belulang, tinggal tulang belulang. Dalam tempoh 6 bulan selepas tu, tulang belulang semua akan jadi rosak, hancur. Tapi yang kekal, walaupun tulangnya dah rosak, isinya dah tak ada, tapi yang kita kekal, yang kekal, ingat di sisi Allah yang bersifat dengan baqa
ialah amal yang wayabqa, yang ditinggal di sisi Allah. Jadi amal ini yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Dengan sebab itu kita diberi sempat oleh Allah Ta'ala buat amal baik-baik. Jangan kita rugi, jangan kita menyesal. Kita baca Quran tuan-tuan tiap hari. Dalam Quran menyebutkan orang yang duduk dalam apa ni, yang kembali kepada Allah menyesal ketika mana hidup dekat atas dunia tak buat amal banyak. Nah, jadi kalam-kalam ni yang kita dah baca dalam Quran, jangan jadi kita ni seperti mana pisang berbuah dua kali. Orang ni dah menyesal dah, jangan kita besok turut menyesal kerana seperti mereka. Jadi dengan sebab itu jangan jadi lalai. Kita jangan lalai tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian disebutkan kepada bahawa Aisyah radhiyallahu anha meneruskan, aku lalu berdiri menghampiri baginda, lalu aku letakkan kepala baginda di dadaku sambil memegang danda baginda. Ini nak tunjukkan di kalangan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemuliaan Aisyah. Kan? Sebab tu kalau hari ni ada orang mengatakan Aisyah ni maknanya melaknat Aisyah sebagai kafir dan sebagainya, maka kita tak boleh terima. Wajib kepada kita mempertahankan ummahatul mukminat. Wajib. Kalau hari ini ada orang menghina Sayyidatina Aisyah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib kita kena pertahankan. Kan? Satu kewajipan tuan-tuan. Jadi kerana ini nak tunjuk kemuliaan, baginda jatuh pingsan tidak sedarkan diri. Kerana apa? Dalam masa ni Rasulullah dikatakan sakratul maut, pingsan, nak menghadap mati tu. Ketika mana roh nak keluar daripada tubuh baginda yang mulia, Rasulullah jatuh pingsan. Kan? Kening baginda mengucurkan keringat sangat deras. Sebab tu tanda orang beriman, salah satu disebutkan oleh ulama, tanda orang yang dapat husnul khatimah kepada kematian apabila mereka ni mati dalam keadaan berpeluh, berkeringat, peluh banyak. Tu tanda orang-orang tanda mati orang soleh. Kan? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia pingsan, keringat dia, makna air peluh dia keluar dengan deras. Dan disaksikan, kerana belum pernah aku saksikan terjadi pada sesiapa, kata Aisyah. Aku sapu keringatnya dan belum pernah aku mencium dan ada keringat yang harum kecuali keringat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab tu disebut di dalam Syama'il Muhammadi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia punya peluh, baunya bau kasturi. Peluh Rasulullah ni bau kasturi. Peluh kita bau kastad. Turi tak ada. Jadi tuan-tuan, ada. Itu Rasulullah. Sebab tu kalau Rasulullah duduk pada satu tempat, berminggu-minggu tempat tu akan berbau wangi. Kan? Itu sebab kita ni, kita tak macam tu. Itu sebabnya di antara sunnah bagi orang lelaki memakai bau-bauan. Kan? Kita tak seperti mana Rasulullah, peluh tak mengeluarkan bau hapak adalah. Kan? Yang lebih teruk kalau bau haprak, lagi teruk. Tuan-tuan Jadi dengan sebab itu kita di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai minyak wangi. Itu sebabnya di antara sunnah kalau orang beri minyak wangi tak boleh todak. Kan? Itu sunnah. Kalau orang nak sapukan minyak wangi tak boleh tolak. Kan? Sebab tu sunnah. Sebab tu disuruh pakai minyak wangi bila tuan-tuan? Apabila kita berada dalam majlis. Dalam majlis macam ni, kerana banyaknya para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, kita disuruh pakai bau-bauan. Kan? Beli minyak wangi kat Mekah bukan banyak, tapi simpan dia. Buat koleksi. Pakailah tuan-tuan. Kalau dah habis beli. Kedai depan yang banyak jual minyak wangi ya. Belilah. Kerana itu sunnah. Tuan-tuan, ni sunnah yang paling ringan tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lebih-lebih lagi pakai minyak wangi ni apa? Bila kita duduk dalam perhimpunan orang ramai dan duduk dalam masjid. Itu sebabnya sunnah masjid-masjid atau rumah-rumah Allah Ta'ala ni mesti diwangikan. Lepas tu masjid, rumah Allah Ta'ala ni mesti diwangikan. Pasang bukhar. Wangi-wangian. Tu sunnah. Tuan-tuan buka dalam kitab
Mustika Hadis jilid yang kedua. Tuan-tuan baca dalam bab maknanya kemuliaan masjid. Di antara yang disuruh ialah mewangikan masjid. Lepas tu sunnah. Lepas tu bila saya pergi baru-baru di Mekah dan Madinah, dulu waktu saya pergi 2 tahun yang sebelum, tak ada orang buat macam tu. Sekarang dia dah ada petugas yang memasang bukhar. Bawa keliling masjid, lalu bawa mewangikan masjid. Tu sebab tu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan belanja yang tak perlu besar, kan? Tak perlu besar. Belilah, kan? Kalau tak oleh masjid yang buat, kita sendiri pakai minyak wangi lah. Ini datang macam-macam bau ada, bau asam kundang pun ada. Tuan-tuan, jadi dengan sebab tu wangi. Terutamanya orang lelaki. Orang lelaki ni sunnah dia pakai minyak wangi. Terutama apabila dia berada di dalam majlis ilmu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan disebut dalam kitab Syama'il Muhammadi, Rasulullah SAW dia punya keringat dia punya peluh, kalau jatuh seperti jatuh ni seperti butiran mutiara jatuh. Dia bukan meleleh macam kita, tuan-tuan. Dia kalau jatuh tu macam mutiara. Macam apa? Ketulan mutiara sebiji-sebiji. Ini disebut, nanti baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Disebutkan di sana, kan? Dan aku pun menyapu keringatnya, dan belum pernah aku mencium akan keringat yang harum kecuali keringat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ketika baginda sudah sedar, ni waktu dalam sakratul maut tu pengsan, kemudian sedar, lalu maknanya betapa dahsyat derasnya keringat di kening engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda bersabda, wahai Aisyah, nyawa orang mukmin itu keluar bersama keringatnya. Tu nak tunjuk orang yang beriman, ketika mana dia nak mati, nyawa dia tu, roh dia akan keluar bersama peluh dia keluar. Tu sebab tu dikatakan di antara alamat-alamat orang yang mati dalam keadaan mati orang soleh, apabila dia mati berpeluh, mukanya berpeluh, dahinya berpeluh. Tu tanda-tanda tuan-tuan, orang yang mati dalam husnul khatimah. Saya pernah tengok orang yang macam ni lah, kita jumpa tengok dah lepas mandi masih lagi berpeluh lagi, kita terpaksa lap, kan? Ni kalau yang mati ni orang alim tak apa, ni orang-orang biasa je, kita pun tak tahu apa amalan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan jangan bersangka buruk dengan orang. Tengok orang ni leki je, dia kata ni neraka. Jangan tuan-tuan, jangan sangka begitu. Dilarang kita bersangka buruk dengan orang. Orang yang ada bersangka buruk dengan orang lain, tak ada peluang untuk masuk syurga Allah Ta'ala, walaupun sebesar zarah sekalipun. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersihkan hati kita dengan banyak zikrullah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Maka dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nyawa orang kafir itu keluar melalui kedua rahangnya seperti mana nyawa seekor keldai. Jadi maknanya kita tengok orang yang kalau dia mati dalam keadaan kufur dengan Allah, waktu mulut dia menganga, kerana roh tu nak keluar susah, roh pun tak nak keluar, dipaksa oleh malaikat maut untuk keluar, dipukul. Waktu tuan-tuan tenganga mulut, kan? Itu maknanya nak tunjuk kepada kita keadaan orang yang sakratul maut. Ini Allah Ta'ala, ini Rasulullah beritahu kalau dia orang kafir. Jadi kalau orang yang maknanya dia hidup Islam tapi tak banyak beramal, jadi bagaimana tuan-tuan layanan malaikat maut kepada orang yang tak beramal atas dunia? Dulu dah kita bacakan bagaimana layanan malaikat maut ni ketika mana orang nak mati kalau dia tak ada amalan. Malaikat maut tu datang dalam keadaan yang cukup menggerikan. Tengok pun maknanya dia dah boleh, maknanya tercabut nyawa dah. Jadi dengan sebab itu beringat-ingatlah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orang pertama yang datang kepada kami tetapi tidak sempat menemui baginda ialah Abdul Rahman. Abdul Rahman sinilah Abdul Rahman bin Auf. Kerana Abdul Rahman bin Auf ni ialah maknanya saudara susuan dengan Aisyah. Dia saudara susuan. Sebab tu dia kira maknanya adik-beradik susuan lah. Dengan ibu yang sama. Sebab tu dia kalau masuk dengan rumah Rasulullah, dia tak ada pintu.
Masa tak ada pintu maksud apa? Tak ada halangan. Sebab dia saudara susuan. Berjumpa dengan Aisyah macam biasa. Kan? Ni adik-beradik susuan. Kan? Tu nak tunjukkan saudara susuan ni kuat. Kan? Dia hukum macam adik-beradik. Ya. Walaupun dia lain ibu bapa. Tapi oleh kerana menyusu pada tempat yang sama, daripada orang yang sama, maka hukumnya macam adik-beradik dan dia tidak boleh berkahwin di antara satu sama lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sebelum orang-orang datang. Mana orang belum sempat datang, Rasulullah dah wafat. Kan? Dan Rasulullah ni wafat, dia berada di atas pangkuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini tunjuk kemuliaan Aisyah. Allah menahan mereka dari baginda kerana baginda sedang diurus oleh malaikat Jibril dan Mikail. Kenapa? Pada waktu Rasulullah wafat, yang ada pada diri Rasulullah tu, yang ada di sisi Rasulullah, malaikat maut tu kan cabut nyawa, kan? Yang ada memerhatikan, yang memantau ketika mana malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memantaunya lah malaikat Jibril. Jaga-jaga. Ni kekasih Allah, buat baik-baik. Kerana apa? Kerana malaikat Jibril ni ketua, chief bagi segala malaikat. Sebab tu malaikat maut duduk bawah dia. Ni kau nak cabut kekasih Allah, cabut betul-betul. Aku akan pantau kau punya perbuatan. Allahu Akbar, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan sebelum pingsan, baginda selalu mengatakan, teman yang tertinggi, tapi teman yang tertinggi, seolah-olah pilihan itu dijatuhkan kepadanya. Itu maknanya kerinduan baginda dengan Rasul, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita menutup ni, apa maknanya wasiat atau kata-kata yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan ketika masa masih kuat, maknanya masih dalam sakaratul maut tapi masih boleh bercakap lagi, baginda berbisik, solat, solat, solat. Tuan-tuan, ni Rasulullah ingatkan tu. Rasulullah mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada orang yang hidup. Solat jangan lupa, tuan-tuan. Kan? Al-farqu bainal mu'min wal kufr, kata Rasulullah, tarkus solat. Kan? Orang beza di antara orang mukmin dan orang yang kafir ialah mereka yang meninggalkan solat. Maknanya walaupun dia Islam, dia meninggalkan solat, maknanya dia ni tak ada apa beza dengan orang kafir. As-salah faqad kafara jiharan, kata Rasulullah. Siapa yang meninggalkan solat dengan sebab tak ada apa-apa masyakkah, maka sesungguhnya telah zahirlah kepada dia kekufuran. Nak ingat-ingatkan, pesankan kepada sahabat-sahabat kita. Kadang-kadang dia sahabat kita, sama makan dengan kita, berjalan dengan kita, yang jadi slacknya sebab dia tak nak semayang je, sebab dia tak mahu dirikan solat je. Tapi dalam bab-bab lain dia bagus, tolong kita bagus. Kalau tak ada duit, dia tolong kita. Dia maknanya baik dengan kita. Kalau kita susah, dia selalu tolong. Tapi bab solat dia tak nak. Tuan-tuan, kita ni sayangkan dia, kan? Jangan biarkan sahabat kita ni, orang yang selalu makna berdamping dengan kita, waktu minum ada, waktu berjalan ada, waktu maja-maja kahwin ada, tapi dia tak semayang. Tuan-tuan, kesiankan dia. Ingatkan kepada mereka supaya mendirikan solat. Kerana apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana nak wafat, apa yang keluar daripada mulut Rasulullah? Mengingatkan kepada umatnya supaya semayang. Semayang, tuan-tuan, jangan tinggal semayang. Kalau tuan-tuan tak boleh nak mendirikan qiyamul lail, tak boleh nak mendirikan sunat, sekurang-kurangnya solat fardu jagalah. Solat fardu, kerana itu lebih baik. Orang yang menjadi kesukaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang yang menjaga apa yang telah difardukan oleh Allah, kan? Berbanding dengan perkara-perkara yang sunat. Perkara sunat ini adalah perkara yang nak menghampirkan diri, nak mendekatkan lagi diri kita kepada Allah. Tapi orang yang menjadi kesayangan Allah, ketika mana Allah Ta'ala memfardukan sesuatu kefarduan, lalu dia mengikuti apa yang difardukan, itu orang yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semayang, tuan-tuan, semayang ni kefarduan. Awwalu ma yuhasabu abdihi yaumal qiyamah
as-solah. Perkara yang pertama dihisap oleh Allah Ta'ala besok di depan Allah Ta'ala, di mahkamah Allah Ta'ala, ialah semayang. Orang kalau semayangnya tak selesai tuan-tuan, macam mana dia pergi haji banyak, macam mana dia umrah banyak, macam mana dia bersedekah banyak sekalipun, ini semua menjadi kesulitan kepada dia. Akan dihisap, dihitung. Walaupun dia bersedekah, Allah Ta'ala akan hitung daripada mana sumber dia dapat, di mana dimasukkan, di mana dia dapat, mana macam tuan-tuan. Buat solat. Tapi kalau sekiranya orang dia menjaga solat ke atas dunia, ketika mana hidup, solatnya bagus, sempurna solatnya, rukunnya, tamak ninahnya dijaga betul-betul, bacaannya dijaga betul-betul, maka yang lain akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalian semua akan bersatu jika ini satu lagi perkara yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa solat berjamaah. Kan? Jangan lupa solat berjamaah. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, mana-mana dalam satu qaryah atau ada 2 atau 3 orang, lalu dia tidak mendirikan solat berjamaah, sesungguhnya mereka telah dikuasai oleh syaitan. Bayangkan tuan-tuan, kalau dalam satu qaryah surau pun tak ada. Nak? Surau pun tak ada. Kan? Baru-baru ni saya pergi, ada orang beritahu ni, kampung tu besar, penduduknya ramai, tapi waktu belajar, orang datang mengajar, yang datang 6 orang je, tak lebih daripada 10 dia kata. Itu pun orang tu daripada 20 tahun dia mengajar kat situ, itulah sampai sekarang 6 orang je. Kalau mati tak bertambah, sedangkan penduduknya ramai. Allahu Akbar. Pengurusi pun tak datang, tapi bukan pengurusi sini dah. Kalau pengurusi sini tak datang, memang kena buang dah, kan? Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bayangkan satu kampung yang begitu besar, taman ada banyak, kan? Orang datang mengajar 20 tahun. Ni ustaz ni cerita, 6 orang ni datang. Allahu Akbar tuan-tuan. Yang 6 orang tu orang bukan orang situ, orang tempat lain. Kita bayangkan tuan-tuan, maknanya betapa mereka ni, kan? Kalau berpandu pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka telah dikuasai seperti mana serigala menguasai, maknanya kumpulan anak-anak kambing. Jadi mengingatkan solat berjamaah. Rasulullah sebut lagi solat. Baginda terus berpesan soal solat ini sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Nak tunjuk kepada kita ni, solat ni jangan ambil ringan tuan-tuan. Solat jangan ambil ringan, kan? Sekali lagi baginda terus berpesan solat, solat, solat. Jadi mudah-mudahan hadis ini kita sampaikan kepada rakan-rakan kita, pada sahabat-sahabat kita. Jaga anak-anak kita tuan-tuan, anak-anak kita, ahli keluarga kita, jangan sampai tidak mendirikan solat. Kerana inilah maknanya nak tunjukkan bahawa pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda dia sayang kepada umat dia, supaya umat dia tidak akan mendapat kecelakaan di akhirat. Rasulullah pesan, jangan tinggalkan solat, jangan tinggalkan solat. Ini pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar dan mengambil pengajaran daripada peristiwa saat kewafatannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah nanti kita akan sambung pada hari sekiranya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzubika minan nar, wa na'udzubika minan nar, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.